Baik, terima kasih DJ Aziz dan juga DJ Zainab untuk Asyik FM. Khususnya untuk topik pertama pada pagi ini di studio, sangat sesuai untuk anda semua sedang menonton sekarang ini yang ingin mempelajari bagaimana anda ingin menguruskan kewangan anda. Tidak kiralah di mana pun anda berada sekarang ini ataupun apakah peringkat umur anda, sebenarnya ASNB menawarkan satu laman seseorang yang akan bantu untuk anda menyelesaikan masalah tersebut. Jadi lanjut berkenaan dengan ASNB Academy ini yang telah pun dilancarkan pada 28 Oktober lalu. Kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Encik Muzaffar Osman selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASNB. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita nak cerita berkenaan dengan ASNB Academy ni. Sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, saya rasa elok kita perkenalkan terlebih dahulu kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, apa itu ASNB Academy? Okey, ASNB Academy ni kita launch di Oktober sewaktu Minggu Saham di Bertam. Jadi portal Sesawang ini ialah untuk memberikan ilmu keuangan dan pelaburan kepada semua orang. Website ini adalah percuma. Jadi semua orang boleh pergi dan belajar mengenai keuangan dan pelaburan. Yang ini memang serasi dengan kami punya matlamat, iaitu memperkukuhkan keuangan rakyat sepanjang generasi. Jadi sekarang ni kita pun tengok 2 tahun lepas kita buat survey dan kita tengok survey itu mengatakan 40% orang tidak dapat menyimpan RM1,000 pun untuk kecemasan. Jadi yang boleh simpan mungkin 20% sahaja yang boleh simpan duit untuk 3 bulan gaji sekiranya mereka tak dapat bekerja. Dan kita buat survey juga, orang mengatakan 69% orang suka berbelanja daripada menyimpan. Jadi kami menyediakan website ini supaya orang boleh belajar mengenai macam mana nak jaga keuangan masing-masing. Okey. Jadi bagaimana metod yang dilaksanakan? Yalah, bila kita cerita berkenaan dengan laman Sesawang ni, selalunya dia orang kata one way communication kan, dia kurang interaktif. Jadi tapi nak belajar tentang kewangan pelaburan ni memerlukan mentor, perlukan individu untuk menjelaskan, tambah-tambah lain peringkat umur tu lain orang kata kognitif mereka untuk mempelajari tentang pelaburan dan juga kewangan ni. Jadi bagaimana sebenarnya metod yang digunakan di laman Sesawang untuk memastikan agar mereka yang mengunjungi laman Sesawang ini boleh memahami ataupun mendapat ilmu yang mereka inginkan? Ya. Jadi kita punya website ni memang distrukturkan supaya sekiranya anda selepas sekolah nak pergi kerja, jadi ada artikel-artikel atau video-video yang boleh baca. Sekiranya anda dah ada isteri ataupun ada anak-anak dan nak tahu bagaimana nak menyimpan dan melabur, kita pun ada artikel-artikel dengan video untuk specifically untuk orang yang berkeluarga. Kemudian kita pun ada untuk orang yang cuba nak bersara sekarang, tengah berfikir untuk bersara. Kemudian kita pun ada selepas kita dah bersara besok, kita nak bagi pewarisan kepada anak-anak kita pun ada. Jadi stages dia daripada bermula nak invest sehingga kita nak retire dan sehingga kita nak wasiatkan kita punya pelaburan kepada anak-anak kita. Jadi dia punya kurikulum tu dia ikut apakah stages of anda punya life sekarang. Adakah anda student? Baru start bekerja? Baru start buat family? Sudah nak bersara? Dan macam mana? Jadi kita tak bagi semua sekali. Di mana stages, di situ kita start bola dulu. Jadi senang untuk mengikuti macam mana nak buat pelaburan atau menyimpan mengikut stages hidup anda. Okey. Selain pada pihak ASNB, mana lagi antara pihak-pihak lain yang terlibat untuk menjayakan laman Sesawang ataupun ASNB Academy ni? Ya, sebenarnya yang ini memang inisiatif kami sahaja. Tetapi kami memang bekerja dengan Security Commission sekali memastikan semua konten-konten kami itu adalah bagus dan tidak terlalu bias kepada ASNB lah. Jadi kami memang begitu memastikan konten-konten yang ada dalam kita punya website ini adalah neutral. Tetapi sekiranya nak melabur, bolehlah melabur di ASNB, terutamanya ASB ke
fund-fund kita yang lain. Ya. Antara pelaburan yang kata selamatlah kalau kita nak bandingkan dengan pelaburan lain. Jadi untuk kita minta Encik Muzaffar kongsikan lagi dengan lebih lanjut bagaimana setakat ini respon mereka yang sudah mengunjungi Laman Sesawang ASNB Academy ini. Apa kata mereka? Okey. Jadi sekarang ni sejak daripada kita lancarkan hari itu, lebih kurang 33,000 orang telah datang tengok, membaca dan melihat. Dan kami ada feedback yang mengatakan apakah lagi yang kita akan buat moving forward lah. Jadi kita akan terima feedback tu dan kita akan memastikan semua konten yang baru-baru bila kita masuk tu ada relevan kepada pengguna-pengguna dan pengunjung-pengunjung website tu lah. Jadi ya, ada komen dan kita akan teruskan membaiki portal ni. Sebenarnya portal ni pun kita tahu kita nak buat chat AI yang muda-muda kan, dia nak berborak selain daripada membaca. So kita akan pastikan dalam tahun depan kita akan buat benda macam tu. Dan juga beberapa kalkulator lah, kita akan cuba letak kalkulator sekiranya nak kira bagaimana nak nak beli rumah, nak simpan duit, berapa banyak nak simpan duit, itu pun kita akan perbaiki lagi. Jadi dia senanglah, kita memang terima feedback. Dan kita baru saja launch, jadi kita harap ramai orang akan datang kepada kita punya website sekarang dan terus memberi kami feedback. Jadi kami akan perbaiki. Laman ni adalah dalam bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Jadi kalau nak rasa bahasa Inggeris, tekan bahasa Inggeris tu dia akan keluar. Kalau rasa nak baca dalam bahasa Malaysia pun boleh juga. Tetapi setengah-setengah konten tu memang eksklusif dalam bahasa Inggeris lah. Sebab kita punya penulis-penulis tu pun adalah yang memang mempunyai sijil-sijil untuk menulis mengenai kewangan. Jadi kebanyakannya bahasa Melayu, tetapi ada satu dua yang dalam bahasa Inggeris lah. Jadi siapa yang terlibat sebenarnya untuk mencipta kandungan-kandungan konten-konten yang dalam Sesawang ini? ASNB ini memang dah berpuluh tahun. Jadi kami mempunyai expert-expert di dalam dari segi pelaburan. Tapi kami juga meminta orang-orang yang di luar kita yang pandai menulis mengenai kewangan untuk contribute kepada kita punya website dan tulis di sana. Kerana kita nak balance view lah. Kita tak nak view yang terlalu kepada ASNB saja. Kita nak view orang lain juga. Dan kita akan panggil dia tulis ataupun buat video. Dan kita akan paparkan dalam tu. Jadi website ni dia ada, kalau nak membaca boleh. Nak melihat dan mendengar pun boleh. Jadi tak payahlah nak membaca banyak-banyak. Dengar saja video dia dan harap-harapnya dapatlah ilmu sedikit mengenai kewangan siapa yang begitu. Apa pandangan Encik Muzaffar sendiri? Bila cakap berkenaan dengan pendidikan kewangan ni, kita tidak ada satu subjek yang rasmi di peringkat sekolah. Di universiti barangkali ada, tapi dia lebih kepada ekonomi sebenarnya kan. Betul. Tapi tidaklah pengurusan kewangan. Sedangkan pengurusan kewangan ini merupakan satu perkara harian yang kita perlu pelajari, perlu ada kemahirannya untuk menguruskan kehidupan kita lah. Betul. Jadi pada pandangan Encik Muzaffar sendiri, apabila ASNB mencipta satu inisiatif yang orang kata platform untuk orang ramai mempelajari tentang kewangan ini, apa harapan daripada pihak ASNB sendiri daripada institusi pendidikan kita? Ya, jadi sebenarnya kami memang bekerja dengan institusi pendidikan sekarang. Kita ada program-program yang kita buat di sekolah. Kita ada kelab pelaburan di mana 155 sekolah mengambil bahagian. Jadi itulah satu-satunya cara kami memberi student-student darjah 6 ke bawah, tingkatan 5 ke bawah, bagaimana nak belajar mengenai kewangan. Kemudian kita ada program dengan universiti juga. Jadi kita ada program daripada sekolah rendah, kita cuba nak buat sekolah rendah, sekolah menengah kita dah ada, kita akan buat program dengan universiti. Jadi portal yang kita buat sekarang ni adalah untuk semua orang. Jadi satu hari nanti kita akan buat specifically untuk budak-budak sekolah. Supaya selepas dia pergi kelab pelaburan tu, dia akan pergi kepada website kita, dia akan belajar lebih lagi. Jadi memang betul, saya pun pergi sekolah dulu, pergi college, tak ada diajar mengenai financial literacy, hanya diajar mengenai accounting dan sebagainya. Jadi saya rasa inilah unsur-unsur yang kami di ASNB memang nak buat untuk semua student daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 dan universiti.
sekurang-kurangnya sampai tahap itu. Bila dah bekerja, kita tak boleh kontrol banyak sangat. Jadi kita minta je datang kita punya website dan tengok apa yang kita ada lah di sana. Apa perancangan ASNB selepas ini untuk meningkatkan literasi kewangan rakyat Malaysia? Selain pada ASNB Academy ini, apa lagi antara program lain dilaksanakan oleh ASNB? Ya, kita memang sentiasa menggunakan beberapa channel. Satunya website. Website ini adalah Academy. Tapi seperti saya cakap tadi, kita ada kelab pelaburan. Kemudian kita ada di universiti tengah menganjurkan di mana kalau ada convocation ataupun orientasi, kita akan ada di sana untuk mengajar diorang. Ya, sekarang you student, kalau you simpan RM10 sebulan pun, bila you keluar universiti, you ada banyak duit untuk, taklah banyak sangat, banyak sikit untuk start you punya career. Kemudian kita pun ada minggu saham yang kita buat setiap tahun. Minggu saham yang lepas di Bertam, Penang, tetapi kita buat seluruh Malaysia. Dan dalam minggu saham tu selalunya seminggu kita akan memberi pendidikan mengenai kewangan juga, dan kita bawa company-company kami yang seperti Samdabi, Maybank dan other banks sekali bersama kami dekat tempat tu supaya orang boleh belajar mengenai end-to-end kewangan dan jumpa dengan syarikat-syarikat kami. Dan kami juga akan datang, akan cuba bekerjalah supaya untuk yang seperti sekarang ni, kerana sekarang ni kita nak bagi orang datang tengok apa yang kita boleh buat. Jadi cara-cara kita lah untuk memastikan ramai orang lebih tahu lagi mengenai financial literacy moving forward ni lah. Dan apabila kita mempunyai ilmu tentang pengurusan kewangan ini, pasti akan membantu kehidupan kita. Sekurang-kurang tidaknya mengurangkan sedikit tekanan tentang kewangan yang boleh menyumbang ke arah masalah yang lain pula selepas ini. Okey, sedikit secara ringkas harapan daripada Cik Muzaffar sendiri berkaitan dengan ASNB Academy ini. So saya berharap ramai orang akan datang tengok, daripada adik-adik mak dia ke pakcik dia ke, datang tengok dan belajar mengenai keuangan. Kita ada mengajar mengenai bagaimana nak ambil cash flow, tengok cash flow, aliran keuangan. Kita ajar mengenai pelaburan, menyimpan. Kita ajar mengenai cukai, bagaimana nak memastikan kita bayar cukai properly ataupun zakat kalau nak. Kita pun mengajar mengenai persaraan kalau dah start bersara. Kita pun mengajar mengenai wasiat. Jadi kita ajar seluruhnya supaya bila orang pergi kita punya website tu, dia akan lebih faham mengenai kewangan dan financial stress tu kurang sikit lah saya harap. Walaupun inflasi tinggi sikit, tetapi dengan adanya sedikit panduan bagaimana nak jaga keuangan masing-masing, jadi kita akan alhamdulillah next generation kita akan lebih baik daripada kita sekarang dari segi keuangan. Betul. Ini ada satu inisiatif yang cukup baik sekali. Tanda kita ucapkan kepada pihak ASNB kerana berjaya menyediakan satu platform untuk masyarakat Malaysia mencari ataupun menggali ilmu tentang pengurusan kewangan. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Encik Muzaffar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASNB, bercerita berkenaan dengan ASNB Academy. Okey, baik. Seterusnya kami nak bawa anda ke Pulau Pinang. Ini pula berkenaan kerjaya seorang kartunis. Kita nak terus saja bersama rakan penyampai Hamizah Mansur. Silakan.